Di hujung minggu ke pekan tamu membeli ikan. Slot Kelantan Ikhlas kita bertemu, berkongsi ilmu, menjana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Nama cikgu Siti Norzila binti Muhammad Nur dari SMK Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan. Pada hari ini, cikgu akan berkongsi salah satu tajuk subjek geografi di tingkatan 2 iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Baiklah pelajar, sebelum itu kita akan mengetahui objektif pembelajaran yang akan pelajar perolehi setelah mempelajari tajuk ini. Yang pertama, mengenal pasti jenis dan ciri iklim di Malaysia. Yang kedua, menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia. Yang ketiga, menilai kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Dan yang keempat, merumuskan perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Baiklah pelajar, kita akan tengok apakah yang dinamakan ataupun yang dikatakan jenis iklim di Malaysia. Sebelum itu, pelajar perlulah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan iklim. Iklim ni diambil kira dalam tempoh 30 tahun berdasarkan purata suhu, purata hujan, tekanan udara dan juga angin. Okey, di negara kita, iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun kerana kita berada di garis lintang 0 darjah hingga 10 darjah U dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan. Negara kita juga dikelilingi oleh laut dan juga terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa yang menerima cahaya matahari yang sangat banyak, lebih kurang 6 jam dalam masa sehari. Begitu panaslah cuaca di negara kita ini, boleh dikatakan kategori panas. Okey, baiklah pelajar, seterusnya kita akan lihat ciri iklim di Malaysia. Okey, ciri iklim yang terdapat di negara kita dari segi suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Min suhu tahunan pula ialah 27 darjah Celsius. Dari segi julat suhu tahunan kecil, iaitu 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Julat suhu harian sangat besar, iaitu 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius yang diambil di stesen kawasan pantai, manakala yang diambil ataupun yang disukat di stesen pedalaman ialah 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Okey, untuk pengetahuan pelajar, julat suhu ni kita kira berdasarkan suhu maksimum dengan menolak suhu minimum. Manakala min suhu tahunan pula dikira berdasarkan jumlah min suhu bulanan dalam setahun dibahagikan dengan 12 bulan. Barulah kita akan dapat min suhu tahunan bagi sesebuah negara untuk kita kira. Okey, baiklah pelajar, seterusnya kita akan lihat hujan yang terdapat di negara kita. Okey, negara kita ni menerima hujan sepanjang tahun. Maksudnya selalu ada hujan daripada bulan Januari sampai bulan Disember. Okey. Hujan tahunan kita ialah kira-kira 2,600 mm. Yang ni yang telah disukat untuk tempoh selama daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Taburan hujan tidak sekata. Tidak sekata ni maksudnya tidak sama kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan juga dipengaruhi oleh tiupan angin. Bermaksud setiap di daerah ataupun di negeri hujan yang turun itu tidak serupa ataupun tidak sama. Hari ini ada hujan, esok kemungkinan tidak ada hujan. Okey. Hujan maksimum berlaku semasa peralihan monsun. Nanti dalam slide yang seterusnya cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan monsun di negara kita. Okey, pada hujung bulan Mac hingga awal bulan Mei dan juga bulan Oktober hingga pertengahan
November. Okey, yang itu dikatakan hujan yang berlaku di negara kita. Okey, baiklah, seterusnya kita akan tengok ini adalah contoh mean suhu dan juga jumlah hujan bulanan yang cikgu sediakan. Okey, boleh dilihat di skrin ini suhu daripada bulan Januari hingga bulan Disember. Tidak begitu ketara sangat suhu dia. Begitu juga dengan hujan. Dan apabila kita dah ada data untuk suhu dan juga hujan, pelajar boleh mengaplikasikan ke dalam bentuk graf. Kita boleh membina graf gabungan. Okey, graf gabungan ni graf yang menggabungkan di antara suhu dan juga hujan. Suhu dilabelkan dengan bentuk garisan, manakala hujan dilabelkan dalam bentuk graf bar. Di dalam satu graf terdapat dua komponen yang hendak ditunjukkan. Itu contoh. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita akan memahami ada dua jenis hujan yang terdapat di negara kita, iaitu satu hujan yang dinamakan sebagai hujan perolakan dan yang kedua ialah hujan bukit. Cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, baiklah pelajar, kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan hujan perolakan. Okey, hujan perolakan ni hujan yang apabila berlakunya kawasan di permukaan bumi itu dipanaskan oleh pancaran cahaya matahari yang mengena kawasan permukaan bumi. Kemudian air akan tersejat dan membentuk udara sampai di paras yang paling tinggi. Dia akan menjadi sejuk dan wak air ini mengalami proses yang kita namakan proses pemeluapan. Okey, baiklah. Apabila berlaku proses pemeluapan, dia akan bertukar menjadi titisan air. Titisan air apabila awan dah begitu berat, titisan air yang terkandung dalam awan ini akan turun sebagai hujan dan awan ini dinamakan awan cumulonimbus. Okey, hujan perolakan ni senang saja untuk pelajar mengenalinya kerana hujan ini akan turun pada lewat petang, disertai dengan kilat dan petir. Okey, sekiranya pelajar rasa pagi ni rasa cuacanya sangat panas ya. Biasanya petang nanti akan turun hujan. Yang disertai dengan kilat dan petir itu dinamakan hujan perolakan. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hujan. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan menerangkan berkaitan dengan pembentukan hujan bukit. Okey, apabila disebut hujan bukit, pelajar boleh bayangkan dalam fikiran, iaitu hujan itu berlaku di kawasan yang ada bukit. Turun di kawasan tanah tinggi yang menghadap udara lembap. Udara lembap ni dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Okey, udara ni hendak ke sebelah bukit tak boleh sebab dia terhalang. Jadi apabila dia naik ke udara, berada di akan membentuk wak air menjadi awan, kemudian dia akan turun sebagai hujan. Hujan lebat yang turun di kawasan ini di kawasan cerun bukit menghadap udara lembap akan turun tersangat lebat hujan dia sebab dia berada di kawasan yang menghadap bukit. Contoh pedalaman Sarawak. Okey, di kawasan pedalaman Sarawak ni hujan yang turun di kawasan ini adalah lebih kurang 5,000 milimeter dalam tahun. Okey, manakala hujan yang sedikit akan turun di kawasan cerun yang terlindung, yang terhalang oleh bukit tadi. Contoh ialah di negara kita kawasan itu dinamakan kawasan lindungan hujan. Contohnya di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Hujan lebih kurang 1,500 milimeter tahunan dia. Okey, itu adalah hujan bukit. Seterusnya belajar. Okey, kita akan memahami apakah yang angin yang terdapat di negara kita, Malaysia. Ada tiga jenis angin iaitu yang pertama angin monsun,
yang terdiri daripada angin monsun timur laut, angin monsun barat daya. Yang kedua ialah angin Sumatera yang juga dikenali sebagai sikwal, berasal dari Sumatera, Indonesia. Dan yang ketiga ialah angin tempatan yang terdiri pada bayu laut dan juga bayu darat. Cikgu akan terangkan satu persatu angin yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan angin monsun timur laut. Okey, pelajar. Angin monsun timur laut ni angin yang bertiup dari awal bulan November, iaitu bulan 11 hingga bulan Mac. Okey, sampai bulan 3. Dari mana datangnya angin monsun timur laut ni? Dia bermula dari pedalaman benua Asia. Sebelum itu cikgu nak terangkanlah apakah yang dikatakan monsun-monsun ni. Monsun ni maksudnya musim lah. Musim yang membawa angin yang berubah. Okey, angin yang dibawa ke negara kita tu melalui Laut Cina Selatan di kawasan Asia lah. Okey, membawa hujan yang lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia seperti negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okey, dan juga angin monsun timur laut ni juga kalau dilihat dalam peta yang cikgu paparkan ni, okey, terkena juga di kawasan barat Sarawak dan juga pantai utara dan timur Sabah. Sebab itulah juga dalam tempoh bulan November hingga Mac ni bukan sahaja negeri-negeri di pantai timur yang terkena musim banjir, bahkan di Sarawak dan juga Sabah, di timur Sabah juga terkena dengan keadaan banjir yang besar akibat daripada angin monsun timur laut. Okey, faham ya belajar? Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan angin monsun barat daya. Okey, angin monsun barat daya pula angin yang dibawa ke bahagian barat daya negara kita ya. Dianya bertiup dari pertengahan bulan Mei iaitu bulan 5 dan berakhir pada bulan September iaitu bulan 9. Berasal dari benua Australia. Okey, nampak tak dalam peta yang cikgu tunjukkan itu? Okey, dari benua Australia itu membawa angin ke bahagian mana? Bahagian barat daya peta negara kita tu. Sebab itulah dinamakan angin monsun barat daya. Merentasi lautan Hindi. Okey, angin ni membawa hujan yang sederhana lebat ke negara kita Malaysia kerana terhalang oleh tanah tinggi di Sumatera iaitu Indonesia. Okey, sempadan antara negara kita dengan negara Indonesia ini terdapatnya satu negeri lagi di Indonesia ni ialah Sumatera. Yang itu yang menghalang pergerakan angin daripada Australia daripada sampai ke sebelah pantai barat di negara kita. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan angin yang seterusnya ya. Okey, kita lihat iaitu angin Sumatera. Okey. Kenapa dinamakan angin Sumatera ini? Kerana angin ini bertiup dari negara Indonesia iaitu Sumatera. Bila? Okey, bertiup dari bulan April, bulan 4 hingga bulan Mei dan sekali lagi September hingga Oktober. Okey, berasal dari Sumatera, Indonesia. Juga dikenali sebagai angin sikwal ya. Okey, bertiup kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga ke waktu subuh. Okey, angin ini membawa hujan yang begitu lebat ya ke pantai barat semenanjung Malaysia. Di mana? Pantai barat, tengok pada peta. Pantai barat ni negeri seperti Selangor lah. Terutamanya mengena kepada Pelabuhan Kelang hingga ke Johor Bahru. Membawa hujan yang lebat yang disertai kilat dan petir. Yang itu bezanya dengan angin-angin yang lain. Yang ini angin Sumatera. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan angin tempatan. Okey. Angin tempatan ni ialah
terdiri daripada angin, iaitu bayu laut dan juga bayu darat. Cikgu akan terangkan satu persatu. Kenapa dinamakan angin tempatan? Kerana angin ini berlaku di sekitar kawasan yang kecil lah, berbanding dengan angin yang seperti monsung tadi, dia berlaku dalam skala yang besar, mengenai negeri-negeri dalam 2-3 buah negeri di negara kita. Yang ini di sekitar berhampiran dengan daerah yang berdekatan dengan laut ya. Okey, bayu laut ini pelajar-pelajar senang saja untuk mengecam atau untuk mengingatinya. Apabila nampak saja gambar rajah yang terdapat gambar matahari, ini adalah bayu laut. Berlaku pada waktu siang. Ada gambar matahari, okey, berlaku pada waktu siang. Kenapa berlaku bayu laut ini? Kerana tekanan udara tinggi di permukaan laut telah menolak ke daratan. Okey. Berbanding dengan di daratan. Di daratan berlaku tekanan udara yang rendah. Udara ni bergerak dari laut ke daratan. Maka terjadilah bayu laut. Ingat Okey, untuk camnya ialah pelajar, gambar matahari itu adalah bayu laut. Apabila ada matahari mestilah siang. Kejadian ni berlaku pada waktu siang. Okey. Baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan bayu darat. Okey, bayu darat ni pelajar tengok gambar rajah yang ada bulan. Sebab apa? Bayu darat ini berlaku pada waktu malam. Apabila kita tengok bulan mestilah pada waktu malam. Okey. Kenapa? Kerana tekanan udara di darat lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara di permukaan laut. Jadi udara dari darat bergerak ke arah laut. Itu menyebabkan berlakunya kejadian bayu darat. Okey, ia berbeza saling di antara bayu darat dengan bayu laut. Okey. Baiklah pelajar, seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di negara kita Malaysia. Okey, tidak dapat dinafikan lagi ya pelajar, apabila adanya cuaca dan iklim maka dia akan mempengaruhi kegiatan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini. Kegiatan ini lebih merujuk kepada kegiatan ekonomi lah. Okey, kita akan lihat yang pertama ialah dari sudut ataupun dari sektor pertanian. Okey, dengan cuaca dan iklim yang kita ada di negara kita ini sesuai untuk yang pertama ialah penanaman padi. Kita akan dapati padi ni banyak ditanam di dataran Kedah Perlis sehingga dikenali sebagai negeri apa? Jelapang padi. Ya, betul. Kemudian juga terdapat di dataran Kelantan padi ya di negara kita. Begitu juga dengan penanaman kelapa sawit. Sesuai dengan keadaan iklim dan cuaca di negara kita. Pelajar boleh lihat kelapa sawit ini banyak ditanam di segitiga jengka, negeri Pahang dan juga di Lahad Datu di Sabah. Banyak terdapat kelapa sawit dan kelapa sawit ini menyumbang banyaklah kepada ekonomi negara kita. Seterusnya ialah lada hitam. Banyak terdapat di negeri Sarawak, Kuching dan Seri Aman, sekitar Seri Aman di Sarawak, lada hitam. Sesuai dengan keadaan cuaca dan iklim di negara kita. Manakala di kawasan tanah tinggi pula, pelajar akan dapati cuaca di negara kita ni seperti di kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highland, Kudan Sabah. Okey, sesuai untuk beberapa jenis tanaman seperti teh, teh, bunga ros, strawberry. Okey, yang itu sesuai dengan keadaan cuaca dia yang bersuhu sederhana sejuk. Itu dari segi pertanian. Okey, seterusnya pelajar, kita akan tengok pula dari segi pembalakan. Cuaca dan iklim mempengaruhi kegiatan pembalakan di negara kita. Kerana apa? Sesuai tanaman balak di negara kita ini dengan keadaan suhu yang tinggi, okey, hutan-hutan di negara kita begitu subur, menghijau.
jumlah hujan yang begitu banyak, hutan hujan tropika di negara kita menghasilkan begitu banyak kayu balak, terutamanya di kawasan pedalaman seperti Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Terdapat banyak pokok-pokok kayu keras seperti pokok cengal, meranti, nyatuh dan juga keruing. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya ialah dari sektor perikanan. Okey, perikanan ini juga memberi impak yang besar kepada kegiatan di negara kita, terutamanya pada musim tengkujuh iaitu musim monsun timur laut. Nelayan tidak dapat turun ke laut. Kenapa? Kerana laut bergelora, angin terlalu kuat menyebabkan kapal ataupun bot-bot kecil ini boleh terbalik ataupun terhumbang. Jadi berbahayalah. Jadi faktor cuaca dan iklim ini mempengaruhi perikanan di negara kita. Jadi apa yang dibuat oleh nelayan yang tidak dapat turun ke laut ini pelajar? Okey, banyak lagi aktiviti lain yang dapat dilakukan seperti mereka dapat membaiki jala ataupun pukak yang rosak. Jadi masa itu dapat digunakan untuk membaiki jala yang rosak, pukak yang rosak supaya dapat diperbetulkan balik. Tetapi pelajar, nelayan-nelayan di pantai barat pula dapat turun ke laut sepanjang tahun. Berbeza. Di pantai barat ni seperti di kawasan Selangor kan, dekat dengan pelabuhan Kelang. Okey, dan juga Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin kencang kerana menerima yang tidak menerima monsun timur laut. Begitu juga di kawasan Banjaran Titiwangsa yang terhalang oleh Sumatera. Okey, aktiviti yang dapat dilakukan lagi ialah aktiviti menjemur ikan kerana pada masa itu di kawasan pantai barat ini cuacanya agak panas. Okey. Baiklah pelajar, seterusnya cikgu akan terangkan cuaca dan iklim ni juga memberi impak yang besar kepada negara kita dari sudut pelancongan. Okey, pelancongan dapat berkembang maju dan pesat di negara kita kerana negara kita mempunyai iklim khatulistiwa, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Iklim ini rupa-rupanya disukai oleh pelancong-pelancong dari luar negara, pelancong-pelancong antarabangsa. Mereka suka datang ke negara kita, terutamanya pelancong-pelancong daripada Eropah. Kita pula suka ke negara luar seperti Korea sebab cuaca dan iklim di negara sana sejuk. Jadi mereka suka datang ke sini kerana cuaca kita agak panas, senang untuk berjemur dan sebagainya lah. Okey. Manakala di kawasan tanah tinggi pula, suhu yang sederhana, udara yang nyaman seperti Cameron Highland, Genting Highland, Kundasan Sabah juga menarik minat pelancong-pelancong dari luar untuk datang melancong ke kawasan tersebut. Manakala dari segi suhu air laut pula, iaitu 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius, banyak mempengaruhi pembentukan batu karang ataupun terumbu karang di negara kita. Jadi aktiviti yang dapat dilakukan di kawasan ini ialah seperti aktiviti menyelam, scuba dan juga melihat pemandangan yang begitu cantik dan indah di kawasan dasar laut, terutamanya pelancong-pelancong Mak Saleh lah yang kita namakan tu, suka sangat aktiviti yang meneroka di kawasan dasar laut ini pelajar. Okey, baiklah pelajar, seterusnya kita akan tengok contoh kawasan peranginan pantai dan pulau yang terdapat di negara kita Malaysia. Okey, sebelum kita rasa nak melancong ke negara luar, melanconglah dulu ke negara kita yang begitu indah ini. Okey, pantai cikgu bagi contoh seperti Pantai Irama di Bacuk, Kelantan. Begitu cantik. Boleh pergi tengok sendiri keindahan pantai ini. Begitu juga pantai yang terdapat di Batu Feringgi, Pulau Pinang. Juga disukai oleh ramai pelancong. Manakala pulau pula, pulau yang cantik yang telah diterjemahkan dalam bentuk filem Aspalela, iaitu Pulau Sipadang di Sabah. Okey, dan pulau yang begitu indah juga iaitu Pulau Redang di Terengganu. Terengganu kita, Nanana ya. Okey, boleh pergi melancong dan lihat sendiri keindahan pulau-pulau dan juga pantai-pantai di negara kita. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya
cikgu akan tunjukkan contoh-contoh peranginan di kawasan tanah tinggi yang terdapat di negara kita. Yang pertama ialah di Cameron Highland, Pahang, yang terdapat begitu banyak sekali pokok-pokok teh yang kita minum tu daripada Cameron Highland. Okey. Seterusnya ialah juga kawasan peranginan yang sejuk, damai, iaitu di Kundasang, Sabah. Yang ni pun seronok kalau dapat pergi ke sana. Juga di negeri Perak, iaitu di Bukit Fraser, kawasan yang tinggi. Okay. Dan juga Genting Highland di negeri Pahang, dapat naik kabel car. Okay, seronok. Seterusnya pelajar, kita akan tengok kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Tidak dapat dinafikan lagi. Apabila manusia melakukan pelbagai kegiatan di atas muka bumi ini, dia akan memberikan impak, kesan kepada bumi kita ini. Yang pertama ialah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni bukan rumah yang berwarna hijau. Kesan rumah hijau ni ialah kerana di dalam rumah hijau itu mengandungi pelbagai jenis gas-gas seperti karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon, nitrous dioksida yang naik ke atmosfera apabila dilepaskan. Punca-puncanya ialah, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah pembakaran bahan api fosil, iaitu daripada kenderaan asap tu yang mengandungi gas-gas beracun telah naik ke atmosfera. Yang kedua ialah berpunca dari pelupusan sampah yang dilakukan pembakaran, terutamanya pembakaran secara terbuka, mengandungi gas-gas yang beracun. Yang ketiga ialah pembakaran sisa pertanian, terutamanya dari sisa penanaman jerami padi dan juga hampas tebu dari sektor pertanian yang dibakar akan menyebabkan asap. Dalam asap tu mengandungi gas-gas yang beracun. Seterusnya ialah kegiatan pembalakan. Kegiatan pembalakan juga memberi kesan yang besar kepada rumah hijau kerana telah menyebabkan kawasan itu panas, tidak ada pokok. Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja menukarkan landscape hutan kepada kawasan pertanian ataupun kawasan pembangunan untuk pembinaan sesuatu perkara atau benda lah. Baiklah pelajar, kesan kegiatan manusia yang seterusnya ialah pulau haba. Tengok gambar yang telah cikgu sediakan. Terdapat bangunan, kawasan bandar dan juga pinggir bandar. Pulau haba ni terjadi di kawasan bandar pelajar, kawasan Tepu Bina. Apa maksud Tepu Bina? Tepu Bina ni kawasan yang padat pelajar. Biasanya kita tengok di kawasan bandar, terutamanya contoh cikgu bagi bandar Kuala Lumpur. Bangunan yang dibina itu rapat, tinggi, bercermin. Itulah kawasan yang akan menyebabkan berlakunya pulau haba. Kenapa dinamakan pulau? Mesti pelajar terbayang, pulau. Mesti kat pulau. Bukan. Pulau ini ialah pergerakan cuaca haba yang berlaku di sekitar kawasan bandar pelajar. Terperangkat, haba ini terperangkat, tidak dapat pergi ke mana-mana seperti kawasan pulau yang berpunca dari pelbagai lah. Yang pertama ialah berpunca dari mana? Dari bangunan konkrit pelajar. Dari bangunan konkrit yang dibina, permukaan yang berturap seperti jalan raya lah, menyebabkan haba itu naik ke atas, panas di kawasan bandar. Seterusnya ialah puncanya ialah di kawasan bandar juga kita kekurangan tumbuh-tumbuhan hijau. Apabila kurang tumbuhan hijau di kawasan bandar menyebabkan bandar menjadi panas. Dan seterusnya ialah berlaku kesesakan jalan raya. Apabila berlaku kesesakan jalan raya, yang di atas jalan raya itu kenderaan yang mengeluarkan asap dan juga haba naik ke atas.
Yang seterusnya ialah bahan pencemar seperti debu dan juga habuk, terutamanya dari asap kilang dan juga kenderaan bermotor. Okey, kesemua ini mempengaruhi dan memberi kesan yang besar di kawasan bandar, menyebabkan kawasan bandar menjadi panas dan tidak selesa lah. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya ialah kita akan tengok kesan yang seterusnya ialah kejadian hujan asid. Okey, kejadian hujan asid ni berlaku di mana pelajar? Okey, biasanya juga berlaku di kawasan yang banyak mengandungi kilang, kawasan perindustrian. Hujan asid ni mengandungi hujan asid yang lemah, iaitu nilai pH-nya lebih kurang 5.6 pH asid. Okey, tidak alkali dan juga tidak neutral. Udara ini tercemar teruk. Tercemar teruk. Okey. Disebabkan oleh apa pelajar? Okey, disebabkan pelbagai lah. Okey, yang membebaskan gas sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida ke atmosfera. Okey. Semua gas ini terlarut dalam wap air. Okey. Dan membentuk asid sulfurik dan juga asid nitrik. Apabila turun dikenali sebagai hujan asid. Jadi hujan asid ni amat berbahayalah kepada kita pelajar. Okey, kita tengok apa dia kesan-kesan hujan asid kepada manusia dan juga alam sekitar. Yang pertama ialah memusnahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Sekiranya hujan asid ni terkena kepada tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan, menyebabkan tanaman dan tumbuhan itu akan mati. Kita boleh tengok daunnya akan menjadi kekuningan disebabkan oleh hujan asid tadi. Sekiranya hujan asid ini terkena kepada bangunan, bangunan itu akan menyebabkan cat terhakis. Dinding bangunan itu juga terhakis asid kan. Jadi dia dapat menghakis cat di bangunan tersebut. Yang ketiga, menjejaskan kualiti air dan kepupusan hidupan akuatik. Okey, apabila hujan asid ni masuk ke dalam tasik, dalam tasik itu ada ikan yang menghuni, ada tumbuh-tumbuhan, okey, menyebabkan hidupan akuatik di dalam tasik itu akan mati ataupun pupuslah. Dan yang terakhir, hujan asid juga dapat mengancam kesihatan kita sebagai manusia apabila kita terkena hujan asid. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita lihat apakah yang kegiatan seterusnya kesan daripada kegiatan manusia, iaitu jerebu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jerebu ni pelajar? Yang kita lihat, okey, jerebu ni terdiri daripada zarah-zarah yang halus, tidak nampak oleh mata kasar, terampai di atmosfera. Okey, dalam kepekatan yang tinggi. Sebab itu apabila jerebu kita nampak macam terutamanya pada waktu pagi kabus yang tebal. Sebenarnya itu adalah jerebu yang mengandungi pelbagai partikel yang dapat menjejaskanlah terutamanya kepada kesihatan kita. Okey, baiklah pelajar. Kita akan tengok punca-punca jerebu. Okey, banyak juga punca-punca yang menyebabkan kejadian jerebu ini. Okey, yang pertama ialah pembakaran hutan. Boleh menyebabkan kejadian jerebu, sama ada hutan itu dibakar dengan sengaja ataupun hutan itu terbakar dalam keadaan semula jadi. Ada juga hutan yang terbakar kerana terlampau panas cuaca, kemarau akan menyebabkan hutan terbakar. Okey, yang kedua ialah melakukan pembakaran terbuka. Okey, secara terbuka, open. Itu juga boleh menyebabkan kejadian jerebu. Okey, terlalu banyak pembakaran dilakukan boleh menyebabkan jerebu. Yang ketiga, jerebu juga boleh terjadi pelajar-pelajar melalui letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi ni tidak adalah di negara kita sebab kita ni berada di luar lingkaran api Pasifik, tapi di negara jiran sebelah kita, iaitu apa?
Indonesia, apabila berlaku letusan gunung berapi di negara Indonesia, angin juga membawa ke negara kita. Jadi berlaku juga jerbu. Okey, dan yang terakhir ialah jerbu juga boleh berpunca dari pembakaran bahan api fosil. Okey, dari mana? Asap kenderaan dan juga asap kilang yang terlalu banyak, terutamanya di kawasan perindustrian. Okey, baiklah pelajar, seterusnya ialah kesan-kesan jerbu. Okey, cikgu akan terangkan kesan-kesan jerbu. Yang pertama ialah terutamanya kepada kita manusia, iaitu akan mengalami masalah kesihatan apabila kita tidak memakai pelitup muka semasa keluar dari rumah ataupun nak ke sekolah. Okey, kita akan mengalami batuk, masalah paru-paru, terkena mata akan menyebabkan mata kita menjadi gatal. Kalau terkena badan, lengan kita akan gatal-gatal. Okey. Yang kedua, mengurangkan jarak penglihatan. Okey, bermaksud ataupun bermakna apabila kita menaiki kenderaan seperti motor ataupun kereta, kita hendak lihat pada pandangan hadapan itu sudah terbatas untuk melihat jauh kerana terhalang oleh jerebu. Itu mengganggu. Okey, dan juga boleh menyebabkan kemalangan pelajar apabila terlalu tebal jerebu di jalan raya. Yang ketiga ialah akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Okey, rupa-rupanya jerebu juga boleh membantutkan pertumbuhan tanaman di kawasan yang pertanian. Disebabkan oleh kenapa? Sebab di dalam jerebu itu mengandungi partikel-partikel gas-gas yang debu beracun pelajar. Dan yang keempat, okey, kesan jerebu juga menjejaskan aktiviti pengangkutan. Okey, menjejaskan aktiviti pengangkutan terutamanya pengangkutan awam seperti bas, kan sudah tidak dapat melalui kawasan yang berjerebu tebal, menghalang pandangan, boleh menyebabkan kemalangan. Okey, baiklah pelajar, seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan kesan-kesan jerebu yang telah cikgu sebutkan tadi. Yang ini cikgu kongsikan gambar-gambar yang memberi impak kepada kita dan juga kepada alam sekitar, iaitu yang pertama itu adalah gambar jalan raya yang mana kenderaan yang melalui kawasan yang berjerebu ini akan mengurangkan jarak penglihatan, tidak dapat melihat secara terus di kawasan hadapan dia. Okey, yang kedua, gambar menunjukkan mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, masalah kesihatan seperti kulit, terkena kulit, mata dan juga paru-paru, batuk. Okey, dan yang keempat ialah menjejaskan aktiviti pengangkutan. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya cikgu akan masuk ke bab seterusnya ialah perubahan cuaca dan iklim di Malaysia. Okey. Rupa-rupanya apabila negara kita semakin lama, bumi kita pun semakin tua, okey, berlaku beberapa perubahan cuaca di negara kita iaitu yang pertama ialah fenomena El Nino dan yang kedua ialah fenomena La Nina. Cikgu akan terangkan satu persatu. Apakah yang dinamakan sebagai fenomena El Nino? Okey, sedap je nama je, El Nino. Jangan bubuh nama anak pula. Okey, senang saja pelajar nak mengingatinya. El Nino ini ialah kemarau yang berpanjangan. Okey, berpanjangan kemarau. Okey, kenapa? Kerana berlaku pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa. Okey, dalam keadaan normal dia bergerak seperti biasa saja, tetapi apabila berlaku El Nino ini dia sudah berlaku perubahan dari segi tekanan udara dan juga pola tiupan anginnya berubah secara mendadak. Apabila berubah secara mendadak menyebabkan sepatutnya di negara kita berlaku hujan, tidak berlaku hujan tetapi berlaku kemarau ataupun panas yang berpanjangan. Okey, itu adalah fenomena El Nino, iaitu kemarau yang berpanjangan. Okey, baiklah pelajar, seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan fenomena La Nina. La Nina pula. Okey, La Nina ialah banjir besar. Okey, yang El Nino kemarau, La Nina ialah banjir besar.
Okey, banjir besar ini berlaku apabila gangguan iklim disebabkan oleh penurunan suhu di permukaan laut. Okey, terutamanya di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik. Okey. Apabila berlaku gangguan menyebabkan kejadian banjir besar di negara kita. Terutamanya yang kalau pelajar masih ingat lagi, iaitu yang berlaku pada tahun 2014 di mana negara kita mengalami banjir yang begitu besar, terutamanya di negeri Kelantan. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, pelajar apabila dah cikgu terangkan berkaitan dengan apa semua bab cuaca dan iklim di negara kita ini, cikgu ada sediakan cabaran minda untuk pelajar-pelajar jawab soalan-soalan yang telah cikgu sediakan, iaitu yang pertama, nyatakan 3 ciri utama ciri utama iklim khatulistiwa yang berlaku di negara kita Malaysia. Masih ingat lagi? Masihkah kau ingat? Nanti cikgu nyanyi. Yang kedua, mengapakah negara kita menerima pancaran cahaya matahari yang banyak? Mengapa? Juga telah cikgu terangkan di awal-awal tadi. Dan yang ketiga, secara ringkas nyatakan pembentukan hujan bukit. Juga telah diterangkan. Yang keempat, bilakah kejadian ini berlaku? Iaitu angin monsun timur laut, bila angin monsun barat laut dan juga angin Sumatera. Satu lagi cabaran minda yang cikgu sediakan. Baiklah, tengok. Ini adalah gambar rajah. Tengok betul-betul, cam betul-betul gambar rajah apa. Soalannya, berdasarkan gambar rajah di atas, apakah fenomena yang berlaku? Boleh teka. Soalan yang kedua, senaraikan 3 punca kejadian fenomena tersebut. 3 punca cikgu minta. Boleh kongsikan dengan pelajar-pelajar yang lain. Yang ketiga, apakah kesan fenomena ini kepada manusia dan alam sekitar? Jadi pelajar boleh jawab jawapannya 2 ni sebah 1 lah. Kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Kesan fenomena yang telah ditunjukkan dalam gambar rajah ini boleh berbincang dengan guru di dalam kelas nanti. Cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Diharapkan pelajar mendapat manfaat daripada perkongsian telah cikgu terangkan pada hari ini. Selamat belajar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.